Open Eyes 1, di dalam minda Illuminati. Apabila seseorang memahami sepenuhnya agama Illuminati dan cawangan subsidiarinya seperti Freemason peringkat tinggi, ahli Skull and Bones, dan Bohemian Grove hadirin, seseorang boleh bergelut dengan realiti doktrin Luciferian ini. Walaupun banyak organisasi terkenal seperti Freemason bangga menanamkan akhlak dalam ahli-ahli mereka, persoalannya, bagaimanakah ahli-ahli elit ini boleh menjadi penyembah syaitan jahat? Adakah mereka benar-benar mempunyai kebenaran? Adakah syaitan benar-benar Tuhan yang baik, dan Tuhan Alkitab adalah orang jahat yang memegang pengetahuan dan berkat dari manusia? Sekiranya Illuminati mempunyai kebenaran mengenai sejarah penciptaan dan kewujudan kita dan sifat Tuhan, maka adakah mereka mengkhianati Tuhan mereka sendiri dengan menjaga kebenaran, pengetahuan, dan kebijaksanaan itu dari orang lain? Bagaimana dengan bukan sahaja menjaga kebenaran yang sepatutnya dari orang, tetapi berbohong kepada mereka, atau dengan kejam mengambil kesempatan daripada orang lain, atau mencuri dari mereka? Apa sahaja yang mereka fikir kebenarannya, mereka menyimpannya untuk diri mereka sendiri, dan mengetepikan aliran propaganda yang berterusan, maklumat yang salah, dan pembohongan yang betul, untuk menghalang orang lain daripada mencari kebenaran itu. Walaupun hampir setiap agama di planet ini dari agama Kristian, kepada Islam, kepada agama Buddha dan Hindu, mahu semua orang mempunyai pemahaman tentang apa yang mereka anggap sebagai kebenaran itu. Illuminati yang tidak mematuhi cita-cita ini. Ahli elit tidak mengikuti peraturan kehidupan, iaitu melayan orang lain dengan cara yang anda mahu diperlakukan. Sebaliknya mereka melanggar hampir setiap kod moral utama yang terdapat dalam agama di seluruh dunia. Contohnya jangan berbohong, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berjanji. Peraturan ini tidak bermakna apa-apa kepada ahli elit Illuminati dan organisasi subsidiarinya. Saya mula berfikir, dalam kes ini sering membawa kepada persoalan sama ada individu-individu ini percaya kepada kehidupan akhirat atau penghakiman daripada Tuhan selepas mereka mati. Kebanyakan agama percaya bahawa apabila seseorang mati, mereka akan berdiri di hadapan Tuhan dan dihakimi atas dosa-dosa mereka. Di bawah sistem kepercayaan ini, walaupun seseorang menjalani kehidupan tanpa terperangkap kerana kesalahan mereka, suatu hari nanti mereka akan membayar harga di akhirat dalam purgatori untuk hukuman sementara, atau membakar di neraka untuk keabadian. Oleh itu, seseorang tertanya-tanya apa yang Illuminati percaya akan berlaku kepada mereka apabila mereka mati. Bagaimanakah mereka akan melarikan diri dari keadilan ilahi untuk semua kejahatan mereka? Terdapat dua penjelasan untuk ini. Salah satunya ialah mereka tidak percaya kepada kehidupan akhirat, dan bahawa kita hanya haiwan canggih yang tidak mempunyai jiwa, dan ketika kita mati, tidak ada kehidupan akhirat atau penghakiman. Ini akan menjelaskan pandangan dunia Charles Darwin, sosial mereka, dan amalan parasit mereka yang tidak adil, yang merompak wang, kesihatan, kebebasan, dan kewarasan hak orang lain adalah keutamaan mereka untuk menjalankan misi. Penjelasan lain adalah bahawa Illuminati percaya bahawa Tuhan tidak menilai kita secara peribadi, tetapi dengan cara yang tidak peribadi berdasarkan skala perbuatan baik berbanding perbuatan buruk. Dalam pandangan ini, seseorang dipercayai dapat mengimbangi karma mereka, jadi untuk bercakap, dan mengelakkan sebarang kesan yang tidak diingini kerana ketidakcekapan mereka. Kedua-dua penjelasan ini membawa kepada soalan-soalan lain. Adakah Illuminati betul? Adakah kita hanya haiwan tanpa jiwa atau akhirat? Sekiranya kita seorang yang beragama, adakah kita yang hidup berbohong? Mari kita katakan untuk hujah-hujah demi bahawa mereka betul bahawa tidak ada akhirat dan tidak ada penghakiman dari Allah selepas seseorang mati. Saya pasti berharap ini tidak benar, tetapi walaupun ia berlaku, jika kita semua hidup dengan falsafah mereka, maka masyarakat akan menjadi tempat yang berbahaya dan tidak dipenuhi dan tidak bermakna.
Sekiranya setiap manusia keluar untuk dirinya sendiri dan kita semua akan memecahkan kod moral asas dunia yang bertamadun, maka kehidupan akan menjadi neraka di bumi, yang artinya tidak ada lagi kod moral asas dunia, maka segala perbuatan kejahatan dibenarkan tanpa sebarang hukuman. Tidak ada akhirat atau penghakiman dari Tuhan. Tidak ada syurga atau neraka, maka kehidupan ringkas yang kita hidup di planet ini masih akan menjadi lebih menyeronokkan, memuaskan, dan selamat jika kita hidup dengan prinsip Alkitab daripada jika kita hidup dengan kod Illuminatis melakukan apa yang engkau nak. Illuminati mungkin mempunyai keseluruhan kebenaran, atau mereka mungkin mempunyai sekeping itu dan menganggap mereka memilikinya secara keseluruhan, seperti seorang lelaki buta yang merebut kisah gajah dan berfikir bahawa ia adalah gajah, tidak mengetahui dia hanya memegang sebahagian kecil gajah dan tidak dapat mula membayangkan apa sebenarnya gajah, berdasarkan bahagian kecil yang dia pegang di tangannya. Walaupun pengetahuan dan kebijaksanaan mereka yang unggul, Illuminati telah salah pada masa lalu. Mereka telah dibutakan oleh kebanggaan mereka sendiri dan mabuk dari kuasa mereka sendiri. Adolf Hitler bersama-sama dengan lingkaran dalaman elit Nazi percaya bahawa mereka akan memerintah dunia dan membina bangsa baru super lelaki yang tercerahkan. Mereka percaya bahawa kuasa mistik berada di pihak mereka dan takdir mereka adalah untuk membina empayar 1000 tahun dengan Adolf Hitler sebagai imam besarnya. Sebaliknya, rancangan mereka runtuh dan Hitler dan sekutu terdekatnya terpaksa membunuh diri dalam tindakan kekalahan pengecut. Dalam falsafah, pertimbangan yang dipanggil taruhan Pascals mencadangkan bahawa jika seseorang itu hidup seolah-olah tidak ada Tuhan atau penghakiman akhir, dan mereka salah, mereka akan mengalami kerugian yang besar. Tetapi jika seseorang hidup seolah-olah ada Tuhan, bahawa Tuhan telah menetapkan peraturan untuk kita ikuti, dan setiap individu akan dibayar balik atau dihukum kerana perbuatan mereka, maka jika mereka salah, mereka tidak akan kehilangan apa-apa dan akan mempunyai kehidupan yang lebih selamat tetap memuaskan. Pascal mencadangkan bahawa walaupun kita tidak dapat membuktikan kewujudan Tuhan melalui alasan atau siasatan saintifik, bahawa orang harus bertaruh seolah-olah dia wujud kerana seseorang mempunyai potensi segala-galanya untuk mendapatkan dan tidak ada yang rugi dengan berbuat demikian. Oleh itu, jangan biarkan doktrin Luciferian dan falsafah Illuminatis meracuni fikiran anda dan membawa anda untuk meninggalkan peraturan kehidupan emas. Walaupun mempelajari butiran falsafah gaib boleh menyebabkan seseorang bergelut dengan iman mereka, seseorang mesti memahami terdapat akibat dan reaksi yang sangat nyata terhadap cara kita memilih untuk menjalani kehidupan kita. Apapun iman, terdapat tata kelakuan sejagat di dunia, dan jelas bahawa Illuminati lazimnya memecahkan kod itu, sambil menyampaikan wajah palsu kepada masyarakat bahawa mereka mematuhi peraturan yang sama yang diharapkan oleh orang lain.